Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ini saya tertarik oleh satu majlis, iaitu majlis yang berikutlah. Kalau kita tengok tajuk majlis adalah bagus, iaitu mendengar hadis sahih Al-Bukhari. Jadi saya difahamkan cara majlis ini iaitu membaca hadis sahih Bukhari 700 hadis dalam masa satu hari. Jadi dia orang baca dengan cepat, pantas. Majlis ini mengambil masa 10 hari, jadi 700 kali 10 iaitu 7,000 hadis sahih Bukhari. Jadi bagus untuk kita mengenali hadis-hadis Nabi daripada sahih Al-Bukhari. Cuma dalam majlis ini saya tertarik pada jam 1 jam 49 minit 30 saat, sebab bahagian itu ada menilai kesahihan satu hadis berkenaan kaum yang membina masjid di atas kubur. Jadi dia lebih kurang di sini dekat pengakhiran majlis tersebut dinilai oleh, yang saya dipahami oleh Syekh Yusri kalau saya tidak silap. Dia lebih kurang di penghujung di sini. Okey, jadi saya sudah save bahagian tersebut. Jadi saya terpaksa kaburkan untuk mengelakkan copyright strike. Dia lebih kurang begini bunyinya. عنه به قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عنده. وهذا يحدث عن أخبار الأمم السابقة وليس عن أمته، لأنهم كانوا يعبدون هؤلاء. أما أمة النبي إذا اتخذوا مسجد. Jadi begitu dia ulas sampai habis. Tempoh bahagian yang menjadi perhatian ini adalah lebih kurang 9 minit 30 saat, bermula daripada jam pertama minit ke-49 saat ke-30. Jadi saya tidak habiskan semua. Saya pun mengulas juga, ataupun nanti takut kamu menjadi bosan sebab 9 minit itu agak panjang. Dan juga untuk mengelakkan budak-budak yang suka copyright strike ni untuk lebih mengcopyright strike lagi. Sedangkan ini video tidak ada mempunyai nilai komersial dan telah ditayangkan secara umum di YouTube MyJakim. Jadi kalau kamu ingin dengar semua bahagian tersebut yang dinyatakan tu, kamu bolehlah cari di YouTube. Kamu type saja dalam Google tu sama hadis, nanti dia akan keluarlah majlis ini dan kamu boleh dengar keseluruhannya ulasan Profesor Doktor tersebut. Jadi secara ringkasnya ulasan Profesor Doktor tu, dia mengatakan bahawa hadis berkenaan membina masjid di atas kubur itu adalah syaz, ataupun maknanya tidak dapat diterima kerana mempunyai percanggahan makna. Dan juga dia mengatakan bahawa hadis inilah yang digunakan oleh para Wahabi untuk menyesatkan umat Islam yang lain, dengan mengatakan bahawa umat Islam melakukan syirik, iaitu menyembah kubur. Ada beberapa sebab yang dinyatakan kenapa hadis itu syaz. Kerana salah satu sebab iaitu
dalam Al-Quran mempunyai maksud yang lain, iaitu Yahudi tidak mempunyai ataupun membunuh nabi-nabi. Sedangkan dalam hadis itu mengatakan Yahudi membuat masjid di atas kubur orang-orang soleh mereka. Tapi mengikut Profesor Doktor, Yahudi membunuh nabi-nabi. Dan kemudian Kristian pula tidak ada membina kubur Yesus, kerana Yesus telah diangkat ke langit. Lebih kurang begitulah menjadikan mengikut beliau hadis itu syaz. Apa sumber rujukan ulama terkemuka yang mengatakan begitu, kita tidak tahu. Beliau mengatakan mungkin mengikut pendapat beliau sahaja. Bagi kami ataupun ustaz-ustaz asatizah kami yang ahli sunnah wal jamaah, kami menggunakan hadis ini dan kami tidak menganggap hadis ini syaz. Kita akan buktikan satu persatu selepas ini bahawa hujah-hujah Profesor Doktor ini, setelah saya membuat sedikit kajian, bahawa hujah-hujah beliau sangat mudah dipatahkan. Tidak ada yang syaz pun. Okey, sebagai disclaimer, video ini terpaksa dimainkan untuk kita membalas hujah. Kalau video tidak boleh dimainkan atas dasar copyright, macam mana kita mau berhujah kan? Seolah-olah macam kita bercakap sebelah pihak sahaja. Dan kita menggunakan hadis ini bukan untuk mensyirikkan umat Islam. Kita menggunakan hadis ini untuk berdakwah kepada orang-orang yang baharu yang tidak mengetahui, seperti anak-anak kita, orang-orang muda, orang-orang yang terkemudian. Kita berdakwah untuk supaya mereka tidak berbuat perkara ini, kerana perkara ini ditegah dan dalam hadis tersebut dilaknat ataupun dibunuh oleh Allah. Jadi sepatutnya kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara sebegini. Kita sepatutnya meninggalkan perbuatan itu. Bukannya kita untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang-orang Islam yang memilih untuk berbuat benda itu. Atas dasar khilaf, mereka tetap membuat. Tapi itu apa boleh buatlah, itu pendapat mereka. Jadi pendapat kami berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran kepada golongan-golongan yang di luar sana yang tidak mengetahui lagi, terutamanya golongan muda, anak cucu, generasi yang akan datang. Dan untuk pengetahuan, apabila video ini siap, saya akan upload ke YouTube satu salinan dan ke Odyssey satu salinan. Ini untuk dua salinan ini bertujuan untuk supaya jika dalam YouTube saya kena copyright strike lagi oleh budak-budak asmatur tu, jadi saya masih ada satu salinan lagi di Odyssey. Jadi mari kita lihat satu persatu hujah Profesor Doktor ini dan kita akan jawab. Sebenarnya saya bukan orang yang berkelayakan, tetapi sementara kita menunggu pakar-pakar hadis daripada ahli sunnah wal jamaah yang lain untuk merespon yang dengan lebih berhemah lagi, jadi saya buat sementara saya free video ini, saya buat. Dalam sementara itu kita tunggulah ulasan-ulasan pakar-pakar hadis dari ahli sunnah wal jamaah salafus soleh. Jadi kita mainkan sekejap hadis yang dimaksudkan yang disebut tu. Saya skip periwayat hadis, dia punya sanad, saya terus kepada dia punya matan hadis. Kita dengar sekejap. وآله وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يحدث عن أخبار الأمم السابقة وليس عن أمته. Jadi yang saya dapat tangkap daripada hadis tersebut ada mengatakan berkenaan Habsyah. Maksudnya ini mungkin berkenaan suku kaum di Habsyah.
dan disebut ada rajulus soleh ataupun orang soleh. Jadi maksudnya orang soleh ini tidak semestinya nabi. Dia boleh jadi orang biasa yang beramal soleh. Contoh yang wali-wali yang mereka angkat sebagai wali dan orang soleh, apabila meninggal dunia maka mereka membina masjid ataupun tempat bersujud di kubur orang-orang soleh tersebut. Jadi ini bermaksud konteks hadis bukan tertumpu kepada nabi-nabi sahaja, tetapi juga termasuk orang soleh, wali-wali, dan yang mereka anggap orang-orang beragama di kalangan mereka. Lagi sedikit komentar beliau, kita dengar sedikit. tidak. النبي قال ما الشرك أخاف عليك. الوهابية حملوا الحديث ده على أمة النبي واعتبروا أن اللي بيزور المساجد اللي فيها أولياء بيعبد الولي، وهذا لم يحدث على تاريخ الدنيا. نحن لم نعبد النبي، هنعبد الولي؟ فشيء عجيب يعني. فخد بالك، احذر، لأنهم استعملوا هذه الأحاديث بطريقة شوشوا على الناس عقائد. Okey, jadi lebih kurang maksud beliau iaitu Wahabi menuduh orang-orang Islam sebagai syirik, iaitu menyembah orang-orang soleh. Sedangkan dari yang saya faham, hadis tersebut mengatakan bahawa kaum Yahudi dan Nasara dahulu di Habsyah tu mereka membina tempat sujud ataupun masjid, tapi tidak menyatakan sujud kepada siapa. Biasanya sujud kepada Tuhan lah, tapi tidak dinyatakan sujud kepada orang soleh tersebut. Sebab kita tengok di ayat lain, orang-orang musyrikin dia memang tidak sujud kepada berhala, tetapi dalam Az-Zumar ayat 3, berhala-berhala itu hanya untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi sujud itu pada saya tidak semestinya sujud kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut, tapi mungkin sujud kepada Tuhan lah. Cuma masjid dijadikan tempat sujud, dan masjid itu dibina di atas perkuburan orang-orang soleh. Diulangi, dari yang saya faham, masjid adalah tempat sujud. Tidak dinyatakan sujud kepada siapa. Biasanya sujud kepada Tuhan lah. Tapi hadis tersebut tidak spesifik menyatakan sujud kepada orang soleh. Itu saya punya poin. Okey, lagi komentar daripada penterjemah. Mereka apabila orang-orang salih mereka meninggal dunia, mereka membina masjid di atasnya. Dan hadis ini sebenarnya menceritakan satu masyarakat musyrikin satu ketika dahulu, Bani Israel, yang pernah menyembah orang-orang salih mereka setelah orang-orang salih mereka meninggal. Maka Nabi menceritakan umat yang terdahulu, bukan baginda menceritakan umat baginda Nabi SAW. Maka kita selaku umat Rasulullah, kita tidak akan menyembah kubur dan tidak akan menyembah mana-mana orang salih yang dikuburkan. Sebab itu, Okey, jadi poin dia bahawa Nabi menceritakan berkenaan orang-orang dahulu yang sudah tidak wujud sekarang. Jadi sekarang orang Islam di kubur tu bukan menyembah kubur, bukan menyembah orang soleh, tapi hanyalah beramal ibadah kepada Allah dan mengambil berkat daripada orang soleh, mayat orang soleh tersebut. Itu yang biasa yang kita dengarlah. Jadi biasanya kalau kita dengar hadis ataupun Quran, kadang-kadang menceritakan memang kaum terdahulu dan memang telah tidak wujud zaman sekarang. Tetapi pengajaran yang kita ambil iaitu kita mengelakkan daripada berbuat apa yang kaum terdahulu itu buat, sebab dia ditegah dan dilaknat. Sebagai contoh, kalau saya tidak silap, kaum Nabi Shu'aib, iaitu menipu dalam timbangan. Kaum Nabi Shu'aib sekarang sudah tidak wujud, tetapi hukum menipu dalam timbangan itu tetap menjadi haram pada zaman sekarang. Jadi tidak semestinya kaum itu mesti wujud zaman sekarang. Yang kita cuba elak perbuatan itu. Begitu juga kaum Nabi Lut, sudah ditunggang terbalikkan, hancur semua. Kaum Nabi Lut sudah tidak ada zaman sekarang. Tetapi hukum homoseksual tetap menjadi satu perbuatan yang keji. Jadi ketidakwujudan suatu kaum itu bukanlah bermaksud hukumnya pun termansuh. Hukumnya tetap ada.
Jadi sama juga dengan Yahudi dan Nasara, walaupun kaum sudah tidak wujud, tetapi perbuatan membina masjid di atas kubur itu masih berlaku, masih ditegah oleh Nabi SAW. Jadi pada saya mengatakan bahawa kaum dahulu tidak wujud zaman sekarang, itu pada saya bukan hujah, tidak boleh digunakan. Walaupun kaumnya sudah tidak wujud, tetapi hukumnya masih terpakai kepada umat Islam dan menjadi larangan, jangan ikut, jangan buat. Lagi hujah beliau adalah seperti berikut. Dibina bersebelahan dengan kubur itu tiada menjadi masalah kerana Nabi SAW menyatakan telah diberikan kepada saya untuk semua tanah itu boleh dijadikan sebagai tempat solat. Maka kita tidak menyembah orang yang telah meninggal dunia. Macam mana kita nak menyembah wali-wali Allah sedangkan Nabi Muhammad sendiri pun kita tidak tidak menyembahnya. Dan hadis ini telah digunakan oleh golongan Wahabi untuk menuduh kita menyembah para wali, dan ia sebenarnya tidak seperti yang mereka fahami. Jadi poin pertama dia kata bahawa Nabi telah diberi bahawa semua tanah boleh menjadi tempat sembahyang. Dia menggunakan hujah itu. Jadi kalau kita ingat daripada hujah engkau Fadil dahulu, apabila Nabi mengatakan semua kullu bid'atan dalalah, semua bid'ah adalah sesat. Jadi engkau Fadil dulu mengatakan bahawa kullu itu tidak semestinya semua. Jadi di mana yang ada larangan di situ maka tidak boleh. Jadi kalau dikatakan semua tanah boleh menjadi tempat sembahyang, betul. Tapi di mana yang ada larangan maka kita tidak boleh buat. Di hadis ini larangan itu ialah di atas kubur, tidak boleh membuat masjid, tidak boleh sembahyang di masjid, di atas kubur. Lagi satu contoh dalam hukum makanan. Makanlah semua yang baik-baik yang di bumi ini daripada binatang. Semua, dia kata semua makan baik. Tetapi ada dalam kes-kes tertentu diharamkan. Contoh babi tidak boleh makan. Spesifik untuk babi tidak boleh makan. Anjing pun spesifik tidak boleh makan. Selain daripada itu boleh makan. Begitulah lebih kurang. Lagi satu dia kata Wahabi salah faham. Wahabi mengatakan orang Islam menyembah orang soleh. Pada saya Wahabi tidak salah faham. Cuma mereka memang faham bahawa sujud di atas kubur itu sujud kepada Tuhan. Tetapi oleh kerana ada larangan di kubur itu, maka itulah mereka menegahnya. Dalam surah Az-Zumar 3 pun jelas mengatakan bahawa musyrikin itu tidak menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mengatakan berhala-berhala itu hanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan ataupun mendekatkan doa-doa mereka agar sampai kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah faham di sini antara menyembah orang soleh itu dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui orang soleh. Jadi saya rasa tidak ada orang bodoh yang menyembah mayat yang sudah reput dan menganggapnya sebagai Tuhan. Tidak ada orang bodoh yang buat begitu. Semua yang menyembah itu sudah tentu menyembah kepada Tuhan. Tapi mereka menyembah di kubur, membuat perkara tersebut di dekat kuburan untuk mengambil berkat orang soleh tersebut agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita dengar hujah Profesor Doktor. حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم. حديث فيه إشكال لأنه حديث آحاد، يعني جاء من طريق واحد أو اثنان، يخالف صريح القرآن، لأن القرآن قال أن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء، لا يبجلون الأنبياء فاعبدوه، يؤذون الأنبياء ويقتلوهم. القرآن يقول هذا، ثم يأتي الحديث يقول أنهم يكرموهم حتى أنهم يعبدوه، فيخالف صريح القرآن. والحديث الذي يخالف الصحيح الإسناد الذي يخالف ما هو أصح منه يسمى حديث شاذ، فلا يستدل به في الأحكام. Okey, dari situ hujah beliau yang kita agak boleh dapat fahami, iaitu orang Yahudi dia membunuh nabi-nabi. Macam mana pula kita kata Yahudi
membina masjid di atas kubur Nabi sedangkan mereka membunuh Nabi. Jadi ayat Quran tersebut kita faham bahawa ada konteksnya, bahawa nabi-nabi yang dibunuh oleh Yahudi itu ialah nabi-nabi yang datang kemudian selepas Musa. Jadi mereka mengatakan bahawa nabi-nabi selepas Musa itu adalah membawa agama palsu. Seperti Nabi Isa, mereka bunuh kerana mereka tidak percaya. Mereka kata Nabi Isa membawa ajaran baru, sedangkan mereka percaya bahawa ajaran mereka pegang iaitu Nabi Musa, sedangkan ajaran mereka itu yang telah diubah suai, telah berlaku inovasi dan bid'ah. Jadi mereka menganggap Nabi Isa membawa ajaran baru, maka mereka bunuh. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis orang Yahudi membina masjid di atas kubur nabi-nabi itu maksudnya nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Musa dan sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu adalah nabi-nabi yang mereka sanjung, mereka percayai. Jadi hadis itu ada konteks dan Quran pula ada konteks yang lain. Jadi pada kita tidak syaz, hadis itu tidak syaz, cuma dia mempunyai konteks yang tersendiri. Lagi kita dengar hujah beliau, كذلك يخالف الواقع، يخالف القرآن ويخالف الواقع. الواقع أين قبور أنبياء بني إسرائيل؟ لا يوجد. حتى إن قبر أعظم أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى اللي بناه مسجد بجواره صلاح الدين الأيوبي فتابع المسلمين. تصور بقى إن حتى اليهود اللي بيقول اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لا يوجد في الواقع هذا، لا يعرف لهم مساجد. أنا زرت القدس لقيتهم سيدنا داود عاملينه في مكان كده في مدخل معرض، وعندهم داود ده ليس نبي بل ملك، يسمينه الملك داود. يعني حتى لا بيسجدوا له، بيعتبروه ملك. واضح؟ وبالتالي هذا الحديث اللي هو عمدة عند الوهابية وكفروا به أمة النبي كلها، هذا الحديث فيه إشكال. أولا إما أنه lagi hujah beliau, ثم إن الحديث الأول يقول اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هل النصارى لهم نبي؟ لا يوجد لهم نبي. النبي الذي أرسل لهم عبدوه من دون الله وليس له قبر في الأرض، حتى باعترافهم ويقول رفع بعدما صلب، ونحن نقول أنه رفع قبل أن يصلب، فلا يوجد له قبر أصلا حتى يعبد. فالحديث فيه إشكال من ناحية النصارى أنهم لا نبي لهم، لأنهم عبدوا نبيهم ثم قالوا أنه صلب ثم رفع جسده، فلا يوجد له قبر في الأرض حتى يعبد، ونحن نقول أنه رفع قبل أن يصلب. Jadi menurut Profesor Doktor, orang Yahudi tidak ada kubur nabi-nabi mereka. Begitu juga orang Kristen tidak ada kubur untuk Yesus, kerana mereka percaya Yesus telah naik ke langit. Selepas ini kita akan buktikan bahawa dakwaan ini salah. Ada kubur-kubur nabi untuk Yahudi ada, dan kubur untuk Yesus pun ada. Kalau kita baca Bible, setelah Yesus disalib atau Nabi Isa disalib, dia telah dikuburkan di satu makam, dan kemudian dia bangkit semula menjumpai sahabat-sahabatnya. Dan untuk yang mereka panggil sebagai Last Supper, makanan malam yang terakhir sebelum Nabi Isa naik ke langit. Jadi mereka percaya ada kubur Nabi Isa, walaupun dia naik ke langit, tapi sebelum itu ada kubur. Dan tempat itu ada, kita akan buktikan selepas ini. Jadi di sini kita jumpa satu video di Facebook, tuan punya, iaitu Firdaus Wong. Kita tahu Firdaus Wong adalah pendakwah bebas mu'allaf di Malaysia. Dan di sini dia ada bukti bahawa Yahudi dan Nasara mempunyai kubur-kubur dan dibina masjid di atas kubur nabi-nabi mereka. Video ini telah di-upload pada tahun 2021, maksudnya sudah 3 tahun
video ini disebarkan. Jadi nampaknya Profesor Doktor mungkin belum maklum lagi bahawa video ini wujud ataupun kajian bahawa kubur-kubur Yahudi, kubur-kubur Nabi, Yahudi dan Nasara yang ada masjid sebenarnya ada, telah dibina. Jadi untuk tidak membuang masa, mari kita lihat saja video ini. Seringkali kubur yang menjadi tempat bersemadinya orang baik-baik atau orang soleh dijadikan sebagai tempat ibadat oleh sebahagian manusia. Dalam tradisi masyarakat Kristian, terdapat beberapa buah gereja terkenal yang direkodkan dibina di atas kubur tokoh utama agama Kristian. Antara yang paling terkenal adalah Gereja Makam Suci atau Church of the Holy Sepulchre di Jerusalem yang dibina di atas tapak yang dikatakan sebagai tempat bersemadinya Jesus Christ yang mati disalib sebelum dibangkitkan semula daripada kematian pada hari ketiga. Gereja Makam Suci ini terletak di kota Jerusalem, Palestin, yang telah dibangunkan pada tahun 326 Masihi di bawah arahan Maharaja Konstantin pertama, yang mana beliau merupakan Maharaja Rom pertama yang beragama Kristian dan yang telah menginstitusikan agama Kristian sebagai agama rasmi Empire Rome. Gereja terkenal yang lain turut dibina di atas kubur, antaranya adalah St. Peter Basilica yang terletak di Vatican City. St. Peter Basilica merupakan gereja Katolik yang paling masyhur dan terletak di tengah-tengah negara bandar Vatican City yang merupakan pusat pentadbiran bagi denominasi Kristian Katolik dan kediaman bagi Pope. Dikatakan altar gereja ini dibina betul-betul di atas kubur St. Peter yang merupakan sahabat paling kanan Jesus Christ. Selain daripada St. Peter Basilica, terdapat dua buah lagi gereja lain yang turut dikatakan dibina di atas kubur dua orang sahabat Jesus Christ yang lain, iaitu Gereja Santiago de Compostela yang mana ia terletak di Galicia, Spanyol, dan Gereja St. Thomas Basilica yang terletak di Chennai, India. Kedua-dua gereja ini dikatakan dibina di atas kubur sahabat Jesus Christ yang bernama James the Son of Zebedee atau James the Greater dan Thomas Didymus. Amalan menjadikan kubur orang-orang soleh sebagai tempat ibadat ini juga terdapat dalam kalangan penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi daripada aliran Kabbalah yang merupakan aliran batiniah Yahudi misalnya, mereka sinonim dengan amalan memuja kubur para rabai mereka. Antara kubur yang terkenal menjadi tumpuan pemujaan para penganut agama Yahudi yang beraliran Kabbalah ini adalah kubur Rabbi Shimon Bar Yochai, yang mana dia dianggap sebagai pengarang kepada kitab Zohar yang merupakan teks terpenting aliran Kabbalah. Kubur beliau yang terletak di sebuah bandar kecil bernama Meron di utara Palestin akan diziarahi secara besar-besaran oleh para penganut agama Yahudi beraliran Kabbalah pada perayaan Lag Bomer setiap tahun. Selain itu, terdapat juga satu lagi makam Rabbi Yahudi bernama Yisrael Abu Hatzira atau lebih masyhur dengan panggilan Baba Sali yang turut menjadi tumpuan para penganut agama Yahudi beraliran Kabbalah. Kubur Baba Sali yang terletak di Netivot di selatan Palestin ini kebiasaannya akan dikunjungi untuk tujuan memohon hajat. Dalam Islam, perbuatan menjadikan kubur orang-orang yang soleh dan baik sebagai tempat untuk beribadat ataupun mendirikan masjid adalah sesuatu yang sangat dilarang. Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah bukti bahawa kubur-kubur orang soleh bagi Yahudi dan Nasara yang telah dibina masjid di atasnya memang wujud. Maka hujah-hujah Profesor Doktor itu semuanya terbatal ataupun tidak valid. Kalau kita lihat memang semua hujahnya kita dapat patahkan dengan mudah. Jadi itu saja kesimpulan daripada saya. Seperti yang saya cakap di awal tadi, saya bukanlah orang yang berkelayakan. Tapi saya melihat bahawa hujah Profesor Doktor ini adalah sesuatu yang tidaklah begitu sukar untuk dibantah. Walau bagaimanapun kita tunggu lagi pakar-pakar hadis yang lebih berkepakaran dalam bidang ini. Mungkin mereka sekarang sedang sibuk, mungkin umrah, haji dan aktiviti yang lain. Jadi kita tunggu untuk kita mendengar hujah-hujah yang lebih menarik lagi untuk membantah hujah-hujah
Profesor Doktor ini. Jadi begitu saja video ini. Kita menggunakan hadis ini bukan untuk mengkafirkan orang Islam, tapi kita untuk berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Kita berdakwah untuk kita tinggalkan amalan-amalan di kubur ini. Sebab ada larangan daripada Nabi. Ada lagi hadis Nabi yang lain bermaksud, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Maksudnya kubur pada zaman Nabi itu sunyi sepi, tidak ada bacaan Quran, tidak ada solat. Jadi dianjurkan di rumah kita hidupkan amalan membaca Quran, berzikir, dan solat sunat, solat wajib, solat sunat di rumah, bukan di kubur. Adapun sunnah-sunnah Nabi berkenaan di kubur adalah berkaitan dengan ziarah. Kita ziarah saja kubur untuk mengingati mati. Lepas tu tidak payah berkumpul-kumpul. Pergi kubur satu-satu orang pun boleh, tengah malam pun boleh. Kita beri salam yang sunnah untuk orang-orang roh-roh di kubur. Lepas tu kita mengingati mati, ataupun kita berdoa di depan kubur ayah atau ibu kita untuk doa keselamatan. Itu yang sunnah. Ataupun jika solat pun ada yang sunnah, iaitu solat jenazah, bukannya solat sunat-sunat yang lain. Jadi begitulah, sama-sama kita mengikuti larangan Nabi Muhammad tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita melanggarnya hanya kerana khilaf ulama. Kita fikir-fikir mana yang lebih tinggi, khilaf ulama ataupun hadis Nabi, larangan hadis Nabi yang sahih. Seperti Profesor Doktor tu sendiri perakui, sanadnya adalah sahih. Telah bersusah payah Imam Bukhari untuk memastikan sanad hadis itu sahih. Tiba-tiba dikatakan syaz dan tidak diterima pakai. Maka berleluasalah aktiviti yang dilarang ini. Jadi sama-sama kita jauhi, kita bertaubat agar kita termasuk dalam golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian.